nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Khairy Jamaluddin bakal dilantik menjadi Menteri Kabinet Anwar Ibrahim. Khairy Jamaluddin bakal dilantik jadi senator bagi Malaysia, seperti Senator Tengku Zafrul. Khairy Jamaluddin diangkat semula sebagai orang yang amat besar dan penting di dalam politik negara Malaysia untuk menyelamatkan parti UMNO daripada terus tenggelam. Khairy Jamaluddin diangkat semula untuk menjadi bakal presiden UMNO menggantikan Zahid Hamidi, dan bakal menjadi calon Perdana Menteri untuk UMNO Barisan Nasional semula, seperti yang pernah diwar-warkan dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah persoalan. Itulah mungkin harapan juga sebahagian, sama ada sebahagian besar atau sebahagian kecil rakyat Malaysia, terutamanya untuk semua ahli-ahli parti UMNO Barisan Nasional. Tidak menolak kemungkinan dan tidak mustahil sekiranya Khairy Jamaluddin dilantik sebagai senator. Walau bagaimanapun, sekiranya beliau dilantik sebagai senator dan menjadi menteri sama ada menteri penuh ataupun timbalan menteri, ataupun hanya memegang apa-apa jawatan yang penting dalam kerajaan, pasti akan mengejutkan Zahid Hamidi. Adakah Zahid Hamidi akan sakit hati sekiranya orang yang dia pecat ini, yang UMNO pecat ini, yang bukan Zahid yang pecat sebenarnya, tapi kerana telah dimesyuaratkan oleh UMNO sendiri, dan keputusan diberikan bahawa Khairy Jamaluddin dipecat daripada UMNO, digugur keahlian daripada UMNO. Kalau tiba-tiba Khairy Jamaluddin jadi menteri semula kerana dilantik oleh Anwar, pasti akan membuat Zahid Hamidi gigit jari. Jangan gigit jari sampai putus, sudahlah. Kalau sudah gigit jari sampai putus, susah juga. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, secara peribadi saya sokong, saya punya pendapat peribadi, saya sokong kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menaikkan semula taraf Khairy Jamaluddin menjadi Menteri Kabinet. Saya amat sokong. Kenapa? Jangan bazirkan, kerana jangan bazirkan bakat, jangan bazirkan pengalaman, jangan bazirkan kesungguhan orang yang betul-betul mau buat kerja. Khairy Jamaluddin telah membuktikan kepada Malaysia bahawa dia adalah seorang yang mahu buat kerja, yang berkomitmen untuk buat kerja, yang sungguh-sungguh mahu
buat kerja. Sampai sekarang Khairi Jamaluddin tidak gila kuasa dan pangkat. Dia tidak terima pun sebarang darjah kebesaran. Tidak pernah dia terima. Walaupun dia ada kena bagi, tapi dia tidak terima. Dia tidak terima. Sampai sekarang dia belum ada title Datuk kah, Datuk Seri kah. Jadi pada pendapat saya sokong kalau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Khairi Jamaluddin sebagai senator dan memasukkan dia sebagai menteri di dalam kabinet Malaysia yang baru. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Dipetik daripada bharian.com.my. Berita yang sungguh menggemparkan bertarikh 4 Disember 2023. 3 adun pembangkang Perak mahu sokong kerajaan negeri. Berita penuh. Naib Presiden PKR Perak Muhammad Arafat Variasi Mahamad mendakwa sekurang-kurangnya 3 ahli Dewan Undangan Negeri adun pembangkang di Perak akan mengumumkan sokongan kepada kerajaan negeri. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan butiran adun berkenaan. Muhammad Arafat berkata, 2 daripada adun berkenaan sudah menemuinya di sini masing-masing pada bulan ini serta bulan lalu menyatakan hasrat ingin membantu rakyat dengan mengukuhkan kerajaan negeri melalui sokongan terhadap kepimpinan. Menurutnya, sokongan yang diberikan itu tanpa memerlukan 3 adun berkenaan melompat parti masing-masing. Katanya dalam kenyataan itu, mereka juga akan kekal berada dalam parti masing-masing dan tidak menyeberang duduk di blok kerajaan. Namun, ia lebih kepada menyokong kepimpinan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad, katanya kepada pemberita di bilik sidang media Dewan Undangan Negeri Dun Perak hari ini. Kata Muhammad Arafat, yang juga adun Hulu Kinta, berkata alasan yang diberikan adun terbabit bagi menyatakan sokongan itu adalah disebabkan yakin terhadap kepimpinan Saarani di peringkat negeri serta terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat pusat. Wakil rakyat pembangkang berkenaan juga gembira melihat kestabilan politik yang berlaku di Perak, katanya. Sementara itu, Ketua Pembangkang Perak Razman Zakaria melalui satu sidang akhbar berasingan menafikan perkara itu akan berlaku dan menganggap kenyataan Muhammad Arafat itu sebagai provokasi dan tidak perlu dilayan. Katanya, pertama sekali, dakwaan itu daripada dia dan kita tiada apa-apa maklumat. Dan kalau ada pun daripada pembangkang yang hendak menyokong kerajaan, ia tidak memberi apa-apa perubahan. Kita tidak melayan provokasi politik murahan macam ini.
tidak ada kepentingan untuk negara, katanya. Sekarang terpulang kepada individu yang dilantik oleh rakyat itu. Sebab kalau bila ada antara mereka melompat parti, maka mungkin masa depan mereka umpama membakar jambatan sendiri. Kalau ada yang hendak melompat, maka itu takat riwayat politik mereka, katanya. Komposisi DUN Perak pada masa ini ialah kerajaan perpaduan 33 kerusi, iaitu PH 24, BN 9, DAP 18 dan Amanah 1. Manakala Perikatan Nasional 26, iaitu PAS 17 dan Bersatu 9. Baru-baru ini media melaporkan seramai 5 ahli parlimen pembangkang dari Perikatan Nasional, khususnya Bersatu, mengumumkan sokongan secara terbuka kepada kepimpinan Perdana Menteri, termasuk membabitkan 2 dari Perak, iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain serta Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, turut mengumumkan sokongan secara terbuka kepada kepimpinan Anwar itu adalah Zahari Kecik dari Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang dan Datuk Suhaili Abdul Rahman dari Labuan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kononnya ada orang dari MP PKR akan lompat untuk sokong Perikatan Nasional, dan dinyatakan kononnya mereka akan jadi kelompok awal untuk sokong Perikatan Nasional. What the toot? Siapa MP PKR yang kamu maksudkan itu? Tidak ada di dalam PKR. Dan satu lagi, PKR pun saya fikir sama seperti UMNO sudah membuat juga persetujuan kontrak yang mereka akan kena bayar, mereka akan kena saman kalau mereka tinggalkan PKR sekali lagi, seperti Zuraida Kamarudin dan Azmin Ali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, siapakah senarai kononnya kelompok awal itu? Sebenarnya senarai itu tidak ada, dan senarai itu hanya dicipta-cipta saja supaya ada naratif retorik politik yang nampak seronok, itu saja. Saya fikir ini hanya untuk menyeronokkan penyokong-penyokong Perikatan Nasional, sehingga mereka bersemangat untuk terus berusaha, terus berdoa, terus berusaha untuk menumbangkan lagi kerajaan ini. Walaupun ada sudah titah agung, tapi tetap juga tidak pandai fikir-fikir, tetap juga tidak pandai fikir-fikir. Kelompok ini tetap juga tidak pandai faham-faham bahawa Agong sudah pun menyatakan bahawa jangan ada lagi perkara seperti ini. Jadi memang agak pelik ada lagi berlaku begini, terutamanya daripada PKR. Langsung tidak masuk akal, tidak akan berlaku. Jadi senarai ini sebenarnya tiada. Saya ingin nyatakan bahawa senarai ini sebenarnya tidak ada itu senarai.
Lagi satu yang pelik, kalaulah tiba-tiba ada klaim lagi pula, bukan dari PKR saja, tapi dari DAP. Wah, ini lagi pelik. Lagi pelik. Ini memang betul-betul seperti kenyataan yang tidak masuk akal lah. Jadi macam mana pun, otak manusia biasa bila berfikir dengan logik, kedua-dua perkara ini tidak akan jadi kenyataan. Senarai itu tidak akan ada. Senarai sama ada daripada PKR ataupun daripada DAP, atau senarai daripada amanah kah, itu tidak akan ada. Tidak akan ada. Yang ada kemungkinan berlaku lagi, sebab sudah berlaku pun. Faktanya sudah ada, kejadiannya sudah jadi betul. Dinafi, tapi tetap jadi. Ialah MP daripada Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu, semakin ramai yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Itu fakta, baru fakta betul. Ini kalau fakta tidak betul, tidak paham lah aku kalau ini pun tidak betul bilang. Sebab sudah terjadi, jadi faktanya betul. Yang sudah confirm ialah MP daripada Perikatan Nasional yang mengkhianati. Tapi untuk spekulasi kononnya ada daripada PKR kah, ada dari mana-mana lah pembangkang sebut itu daripada parti kerajaan. Itu tidak ada. Pada pendapat saya, senarai itu adalah senarai mimpi saja, dan mimpi itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Mimpi itu hanya akan jadi mimpi ngeri saja, mimpi yang tidak akan jadi kenyataan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Jadi janganlah tunggu-tunggu, memang tiada. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Selamat petang pada anda semua, rakyat Malaysia. Apa kabar? Pada masa hujan sekarang ini, berhati-hatilah. Berhati-hati. Kalau sudah banjir, ikut arahan daripada penguatkuasa. Berikan kerjasama. Kalau suruh pindah, pindahlah. Nyawa itu lebih penting daripada harta benda. Jadi saya admin The Twin TV mendoakan semoga seluruh rakyat Malaysia dijauhkan daripada sebarang malapetaka dan musibah. Okey, utamakan keselamatan nyawa anda dan orang-orang yang anda sayang. Baik, trending sekarang di media sosial ialah teka-teki, tiki-tiki, teka-teki yang paling penting sekarang ini di Malaysia. Teka-teki yang sukar dijawab tapi boleh diagak. Memang teka-teki itu selalunya bila sudah tidak dapat jawab, orang akan bagi pembayang. Jadi pembayangnya banyaklah, ada yang lucu, ada yang tidak lucu, ada yang serius, ada yang jijik, macam-macam begitulah. Jadi yang trending sekarang di media sosial ini yang ditanyakan ialah, siapakah senarai nama yang terlibat di dalam 10 orang, yang terlibat di dalam 10 orang yang dinyatakan oleh orang-orang PAS, orang-orang Bersatu, orang-orang Perikatan Nasional, yang menyatakan bahawa ada 10 orang MP daripada UMNO, MP daripada Kerajaan Perpaduan yang akan lompat kepada Perikatan Nasional dengan memberi sokongan kepada mereka, sehingga kononnya ini langsung tak masuk akal lah. Salah matematik sudah ini Perikatan Nasional sekarang. Kononnya dengan 10 orang ini boleh bertukar kerajaan. Macam mana boleh bertukar kerajaan, saya pun tidak pasti. Sampai Ahmad Maslan sendiri bagi sekolah matematik sama diorang. Ahmad Maslan sendiri bilang kalau 30 orang semua MP UMNO pun, Barisan Nasional pun lompat, tetap tidak juga dapat majoriti mudah.
Jadi memang tidak dapat juga. Jadi matematik dia mudah dan tidak mungkin terjadi. Tapi yang peliknya, siapa 10 orang ini yang sanggup untuk hianati Parti Keramat Melayu ini, yaitu UMNO? Siapa mereka yang sanggup untuk mengkhianati Parti UMNO ini? Cubalah. Kamu boleh fikir-fikir, boleh komen-komen, siapa agak-agaknya yang akan menjadi pengkhianat kepada Parti UMNO. Jadi kalau itu teka-teki, memang teka-teki yang berat lah, teka-teki yang susah untuk mau dijawab. Sebab kalau kita teka-teki, kalau kita teka siapapun pun susah juga tahu. Ramai orang cakap mungkin Isamuddin Husin. Tapi betulkah Isamuddin Husin mau tinggalkan UMNO? Betulkah Isamuddin Husin sanggup bayar 100 juta? Siapa lagi? Ismail Sabri Yaakob. Walaupun dia memang pada awal sejurus selepas pemilihan UMNO, selepas mesyuarat agung UMNO, dia memang ada sedikit bahasa-bahasa, tanda-tanda dia tidak berapa setuju dengan apa yang dilakukan oleh UMNO. Tapi sanggupkah Ismail Sabri Yaakob bayar 100 juta? Berbaluikah dia bayar 100 juta? Siapa lagi? Tok Matasan kah yang mau pindah? Kalau Tok Matasan pindah pun tetap soalan dia sama. Tok Matasan adakah 100 juta? Adakah 100 juta untuk mau bayar? Saya rasa perundangan peguam-peguam UMNO memang sudah fikirkan perkara ini awal-awal lagi. Jadi tidak mungkin mereka akan kalah mudah kali ini kalau berlawan di mahkamah. Jadi siap sedialah membayar 100 juta. Macam Zuraida Kamarudin dah kena kalah 10 juta untuk PKR. Sudah bayar kah? 10 juta pun susah mau bayar. Ini kan pula 100 juta. Takkanlah pula sekarang ini menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk undang-undang dan reformasi institusi. Takkan pula bekas Menteri Belia dan Sukan Zalina Osman pula yang mau keluar daripada UMNO. Kalau dia keluar UMNO, sanggupkah dia melepaskan dia punya jawatan? Sama dengan Tok Matasan juga, sanggupkah melepaskan jawatan? Sanggupkah untuk membayar 100 juta? Daripada bayar 100 juta kepada UMNO kerana khianati UMNO, lebih baik 100 juta itu pakai untuk memperkayakan diri sendiri, ataupun pakai untuk bantu rakyat di parlimen sendiri. Apa dapat dengan sokong Perikatan Nasional? Hairan juga. Kalau saya lah 100 juta, ada 100 juta di akaun, atau bisnes saya 100 juta, saya punya kekayaan 100 juta, daripada saya jadi ahli parlimen, lebih baik saya jadi kaya raya. 100 juta itu tidak habis sudah tahu. Seumur hidup tidak habis sudah. 7 keturunan pun tidak habis. 100 juta. 100 juta. Jadi kalau orang bilang jadi MP boleh jadi kaya, saya fikir tidak pun dapat kumpul 100 juta. Bukan senang untuk kumpul 100 juta. Dan takkanlah sudah mati-matian kumpul 100 juta hanya untuk bayar saman 100 juta yang dikenakan oleh UMNO. Itu tidak logik langsung. Jadi kalau saya, perkara ini hanya akan jadi spekulasi. Sampai bila spekulasi ini akan berlaku? Sampai PRU 16. Saya pikir Hadiah Wang tidak akan putus asa untuk terus timbulkan spekulasi. Begitu juga dengan semua pemimpin Perikatan Nasional, tidak akan putus asa untuk berusaha memujuklah orang-orang UMNO kah, orang-orang daripada PH kah, daripada PKR kah. Ini lagi teruklah.
Katanya ada juga sebenarnya daripada PKR yang nak sokong Perikatan Nasional. Siapa? Nasib baik lagi bukan DAP yang disebut, bukan DAP. Kalau DAP langsung peliknya. Macam mana ada pikiran begitu ya? Okey, jadi senarai dia tidak akan pernah habis. Senarainya tidak akan pernah terjawab misteri senarai itu. Saya fikir kebenarannya ialah tidak akan ada senarai 10 orang itu. Sebab kalau mau tulis nama siapa mau tulis, senarai siapa mau disebut, nama siapa mau disebut. Jadi tidak ada sebenarnya senarai 10 orang itu. Tidak ada. Ini cuma untuk kasih siok-siok politik sajalah. Kasih siok-siok saja supaya nampak hebat. Tidak akan ada senarai tersebut. Kita tunggulah sampai bulan jatuh ke riba, barulah ada senarai itu. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.